الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, kata dia, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilayh qala lahu Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithah wa ghazawta ma'ah wa sallaita khalfah. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibna akhi, wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi. Thumma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتك؟ قال نساؤه من أهل بيتك، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Zaid bin Hayyan meriwayatkan, kata Yazid bin Hayyan meriwayatkan, kata Yazid, aku bersama dengan Husain bin Sabrah
dan juga Amru bin Muslim telah ziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini ceritanya. 3 orang ni, iaitu Yazid, Husain dengan Amru, mereka ni tak pernah jumpa Nabi. Maka mereka pergi ziarah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mereka ziarah ni nama dia Zaid bin Arqam. Bila sampai di rumah Zaid bin Arqam, maka kata Yazid ni kepada Zaid, kata dia, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Dia kata dekat sahabat Nabi yang nama Zaid bin Arqam ni, dia kata, hang ni Zaid, untunglah hang, kerana hang telah mendapat kebaikan yang banyak. Mereka 3 orang ni pergi rumah sahabat Nabi. Mereka kata dekat sahabat Nabi ni, kamu ni beruntunglah. Pasal apa? Pasal kamu ni telah mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan tu ialah, yang pertama, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kamu beruntung sebab kamu pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni 3 orang tak pernah tengok Nabi. Jadi mereka pergi rumah seorang sahabat, Zaid bin Arqam. Mereka kata dekat dia, kamu beruntunglah sebab kamu pernah tengok Nabi. Kami tak pernah. Wa sami'ta hadithah, beruntung kamu ni sebab kamu pernah dengar Nabi bercakap. Kamu bukan sahaja pernah tengok Nabi, bahkan kamu ni pernah pergi jadi anak murid Nabi, pergi duduk depan Nabi, Nabi mengajak kamu. Beruntung kamu ni semua. Wa ghazawta ma'ah, bahkan kamu sangat beruntung kerana kamu dan pergi turut berperang sama dengan Nabi. Bukan sahaja sempat jumpa Nabi, bukan sahaja sempat berguru dengan Nabi, bahkan kamu ni pergi berperang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung hampa ni semua. Wa sallaita khalfah, beruntung hampa ni pasal hampa pernah semayang berimamkan Nabi, hampa semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok generasi tabi'in, iaitu generasi selepas sahabat. Mereka tak sempat jumpa Nabi, tapi mereka masih lagi sempat jumpa sahabat Nabi. Walaupun mereka ni sempat jumpa sahabat Nabi, mereka rasa sangat rugi mereka ni kerana tak sempat jumpa Nabi. Maka mereka pergi jumpa sahabat Nabi ni. Mereka kata dekat sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam ni, mereka kata kamu ni beruntung banyaklah. Pasal apa? Pasal kamu pernah tengok yang kata Nabi ni rupa parah Nabi macam mana, kamu pernah dengar Nabi bercakap, kamu pernah perang sama-sama dengan Nabi, bahkan kamu pernah semayang berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Memanglah kamu ni Zaid, kamu ni beruntung besar. Banyaklah kebaikan yang kamu dapat. Oleh itu dia kata, hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu dia kata, cubalah kamu cerita dekat kami apa-apa yang kamu pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat kamu dulu. Habaq mai kat kami apa juga benda yang kamu pernah dengar daripada Nabi. Qala, kata Zaid bin Arqam sahabat Nabi ni, dia kata, ya ibna akhi, dia kata, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi. Dia kata, wahai anak kepada saudara aku, demi Allah, dia kata, sesungguhnya aku ni tua dah. Dia kata, tua lah sahabat Nabi. Dia kata, sesungguhnya aku ni umur tua dah. Wa qaduma ahdi, dan dah dekat dah sebenarnya janji Tuhan dekat aku. Maksudnya aku dekat nak mati dah.
umur aku tua dah dan aku dekat dah dengan janji Tuhan, iaitu janji mati. Aku tak lama dah rasanya aku nak mati. Wa nasitu ba'd allazi kuntu a'in min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana aku ni tua sangat dah, banyak dah benda yang Nabi bagi tahu aku lupa. Banyak dia kata benda-benda yang Nabi SAW pesan dulu, yang dulu aku ingat tapi lah aku dah lupa. Fama haddathtukum faqbalu. Dia kata maka apa yang aku ingat, yang aku nak habaqkan hang, terima, jangan duk cakap banyak. Dia kata wa ma la fala tukallifunihi. Tapi hak mana aku terlupa, hak mana aku tak teringat, jangan duk desak aku suruh ingat juga. Aku tua dah, aku tak lagi nak ingat semua. Dia kata. Summa qala, kemudian kata Zaid bin Arqam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima yud'a khumma baina Makkah wal Madinah. Dia kata aku teringat sekali. Ada sekali itu kami sama dengan Nabi SAW berjalan sampai pada satu tempat. Tempat tu tempat ayam. Dia kata di situ bima'in. Maksudnya tempat ayam. Tempat yang ada mata ayam. Kami pernah sekali berjalan dengan Nabi sampai di satu tempat yang ada mata ayam. Tempat itu yud'a khumma. Dinamakan tempat itu dengan nama khumma. Kami berjalan sama dengan Nabi sampai satu tempat yang bernama khumma. Tempat itu ada mata ayam, dia kata. Baina Makkah wal Madinah. Tempat itu terletak di antara Mekah dan Madinah. Nabi SAW tiba-tiba bangkit berdiri di depan kami semua. Fahamidallah wa asna alaih. Nabi berdiri depan kami. Nabi kata Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Itu maksud dia. Nabi dia biasa. Dia nak bercakap, dia mula macam tu. Fahamidallah. Nabi akan mula dengan Alhamdulillah. Wa asna alaih. Nabi akan memuji-muji Allah selepas itu. Lepas pada Nabi SAW kata macam tu, wa wa'adha wa zakkara. Nabi SAW bagi nasihat kepada kami dan Nabi memberi beberapa peringatan kepada kami semua. Summa qala Nabi SAW. Habis Nabi bagi peringatan yang panjang lebar, Nabi kata amma ba'. Nabi kata amma ba', maksudnya ada pun selepas daripada itu. Lepas dah Nabi nasihat macam-macam benda, lepas dah Nabi bagi peringatan macam-macam benda, Nabi berhenti sat. Nabi kata amma ba'. Nabi kata ada benda aku nak beritahu lepas daripada ni, dan benda ni lebih penting daripada benda aku habaq tadi. Nabi kata ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana bashar yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Nabi SAW kata, wahai manusia, aku ni manusia, ana bashar, aku ni manusia serupa macam kamu semua. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi, sudah hampir mai dekat aku utusan daripada Tuhan aku. Maksudnya malaikat maut. Nabi kata dekat sahabat dia, aku ni manusia. Sesuai sebagai seorang manusia, maka aku juga tak terlepas daripada janji berjumpa maut. Dan sudah hampir. Nabi kata yushik, maksudnya aku dapat rasa dah hampir sangat dah. Dia kata ayyatiya rasulu rabbi, utusan Tuhan aku nak mai dekat aku. Maksudnya Nabi kata aku dapat rasa aku dah dekat dengan tarikh wafat aku. Fa ujiba, dan aku tak dapat elak, mau tak mau aku kena terima jemputan utusan ini. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan Nabi kata aku nak pesan dekat kamu, bila aku tak ada esok,
Aku ada meninggalkan kepada hampa semua dua benda berat. Thaqalain, maksudnya dua benda berat. Nabi kata awwaluhuma kitabullah. Yang pertama kitab Allah, yakni Quran. Ini benda berat. Dalam Quran pun Tuhan sebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila maksudnya kata-kata yang berat. Sesungguhnya kami akan campakkan kepada kamu, kami akan turunkan kepada kamu qawlan thaqila. Tuhan kata, kata-kata yang berat. Maksudnya Quran itu berat. Yang pertama, berat untuk dihafaz. Maka dengan kerana itu tidak semua orang boleh hafaz Quran. Kerana beratnya Quran itu, maka tidak semua orang boleh hafaz Quran. Hanya orang pilihan Tuhan boleh hafaz Quran. Yang kedua, berat Quran ini dari segi tuntutan yang ada dalam dia. Nak laksanakan apa yang Tuhan suruh dalam Quran lebih berat daripada menghafaz Quran. Maka Nabi SAW ketika dia ada di satu tempat yang bernama Khumma tadi dengan sahabat-sahabat ni, Nabi kata, aku nak pesan kepada hampa dua benda yang berat. Bila aku mati esok, dua benda berat ni hampa kena jaga. Yang pertama, dia kata kitabullah, Quran. Fihil huda wan nur. Dalam Quran dia ada petunjuk dan dia ada cahaya. Nabi kata Quran adalah petunjuk. Mana-mana manusia yang dia pegang dengan Quran, pegang sungguh-sungguh, dia akan dapat jumpa jalan yang betul. Pasal apa? Pasal Quran itu petunjuk. Maka bila dia pegang Quran, Quran akan tunjuk dekat dia jalan yang betul. Dia tak akan sesat. Dan Quran itu juga Nabi kata wan nur, dia ada cahaya. Mana-mana manusia yang dalam diri dia ada ayat Quran, jiwanya bercahaya. Fakhudhu bi kitabillah. Nabi kata, ambillah Quran ini buat pegangan. Quran yang aku nak tinggal dekat hampa esok ni, ini benda berat. Nabi kata, pegang Quran ini elok-elok dan ambil dia untuk buat pedoman hidup. Wastamsiku bih, dan hendaklah kamu pegang dia, jangan lepas sampai bila-bila. Fahatha ala kitabillah. Kemudian Nabi SAW menggalakkan sahabat-sahabat supaya berpegang sungguh-sungguh dengan Quran. Wa raghaba fihi, dan cintailah Quran itu. Tuan, ini Nabi SAW pesan. Dia pesan, dia kata supaya Quran ini bukan sahaja dipegang sungguh-sungguh, bukan sahaja ditunaikan tuntutan dia, bahkan Quran ini hendaklah dicintai. Cinta ni maksud apa tuan-tuan? Cinta ni maksudnya kita tak boleh lupa lah. Orang yang kita cinta, kita tak akan lupa. Kalau kita cinta Quran, kita tak akan lupa baca Quran. Tiap-tiap hari kita akan baca Quran. Manusia kalau dia tidak baca Quran, maksudnya dia tidak cinta Quran. Kerana tidak cinta, maka dia tidak ingat. Kerana tidak ingat, dia tidak baca Quran. Maka Nabi SAW kata, Quran ini adalah satu daripada dua benda berat. Maka Nabi pesan sangat-sangat, Quran ini hendaklah kamu pegang, hendaklah kamu amalkan, bahkan hendaklah waraghaba fihi, maka hendaklah kamu cinta Quran ini. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, yang kedua Nabi kata wa ahlu baiti, dan keluarga aku. Nabi kata, aku tinggal dekat kamu semua, keluarga aku. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi kata, aku ingatkan kepada kamu semua supaya bertakwa kepada Allah dan sayanglah keluarga aku. Nabi pesan macam tu. Uzakkirukum. Nabi kata, aku pesan sungguh-sungguh, aku peringat hampa sungguh-sungguh. Hendaklah hampa semua
ingat kepada keluarga aku dan sayang kepada keluarga aku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi ulang 2 kali, aku ingatkan sungguh-sungguh kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu kasih kepada keluarga aku. Faqala lahu Husain, salah seorang daripada tabi'in yang pergi ziarah Zaid bin Arqam, sahabat Nabi tadi. Bila Zaid cerita benda ni, Husain kata kepada Zaid, "Wa man ahlu baitih ya Zaid?" Dia kata, siapa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi itu siapa? Alaysa nisa'uhu min ahli baitih? Adakah isteri-isteri Nabi dianggap sebagai keluarga Nabi? Dia tanya. Qala, jawab Zaid, sahabat Nabi ni, nisa'uhu min ahli baitih. Dia kata, ya, isteri Nabi keluarga Nabi. 1. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqah ba'da. Tetapi keluarga Nabi yang lebih kuat lagi ialah kaum keluarga Nabi yang haram menerima zakat. Itu lebih kuat lagi. Wa man hum? Husain kata, siapa mereka tu? Jawab Zaid bin Arqam, hum alu Ali. Mereka adalah keluarga Sayyidina Ali. 1. Wa alu Aqil, dan keluarga kepada Aqil. Aqil ni pak penakan Nabi lah. Semua keluarga dia. Wa alu Ja'far, dan keluarga kepada Ja'far, pak penakan Nabi juga. Wa alu Abbas, dan keluarga kepada Abbas, pak penakan Nabi juga. Semua ni sepupu-sepupu Nabi, pak penakan Nabi, apa semua ni selain daripada anak Nabi dan sebagainya, semua ni adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaid, kata Zaid bin Arqam, haula'i hurimas sadaqah. Adakah semua mereka itu diharamkan terima zakat? Husain kata kepada Zaid. Qala, jawab Zaid, na'am, ya. Semua mereka ini haram terima zakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau keluarga Nabi pun wajib kita kasihi, apatah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu dalam keluarga, dalam isteri Nabi ada seorang isteri Nabi yang kena cerai. Ada seorang isteri Nabi yang kena cerai. Pasal apa? Pasal dia berlaku kurang sopan pada Nabi. Nabi kahwin dengan dia. Satu hari Nabi balik ke rumah dia. Bila Nabi sampai di rumah dia, dia tanya Nabi. Dia kata, man anta? Dia kata, hang ni siapa? Dia katakan Nabi macam tu. Nabi tu suami dia. Nabi tu Nabi. Nabi balik ke rumah dia, dia tanya Nabi, man anta? Hang ni siapa? Nabi kata, ana Muhammad. Nabi kata, aku Muhammad. Jawab isteri ni, dia kata, ana la a'rifu Muhammad. Dia kata, aku tak kenal Muhammad mana. Dia kata lagu tu. Nabi tak kata apa kat dia. Nabi beralih, Nabi keluar. Nabi tak balik dah ke rumah dia. Nabi terus ceraikan dia. Ini berlaku kepada seorang isteri Nabi. Baru kata macam tu. Baru kata, man anta, hang siapa? Katakan Nabi macam tu. Nabi dah kata, ana Muhammad. Dia kata, ana la a'rifu Muhammad. Aku tak kenal Muhammad. Okey. Nabi beralih, pergi terus. Sepakat ulama hadis mengatakan isteri yang seorang ini tidak masuk dalam keluarga Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada beberapa hadis lain yang menyenaraikan beberapa sahabat lain yang bukan daripada keturunan darah Nabi, tetapi Nabi mengambil mereka menjadi keluarga Nabi dan mereka termasuk di dalam Ahlul Bait. Di antaranya ialah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Di antaranya anak dia Usamah bin Zaid.
Zaid bin Harisah ni pun Nabi ambil dia jadi anak angkat Nabi. Lepas itu anak dia Usamah, Nabi ambil pula Usamah jadi anak angkat Nabi. Bahkan Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah ini, disebut di dalam hadis dengan satu ungkapan kata-kata. Kita pernah baca hadis ni satu masa dulu. Bila sebut nama Usamah, dia kata hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu Rasulillah maksudnya buah hati, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Usamah bin Zaid, walaupun Zaid bin Harisah bukan daripada darah daging Nabi, depa orang luar, Nabi ambil jadi anak angkat Nabi, tetapi berdasarkan kepada hadis, mereka ini dimasukkan di dalam kumpulan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga seorang sahabat yang bukan Arab terus, nama dia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia orang Parsi, dia bukan orang Arab. Kerana rapatnya dia dengan Nabi, dan Nabi SAW sangat sayang kepada dia, Nabi sebut, Nabi kata Salman min ahli, Nabi kata Salman keluarga aku. Maka ulama hadis memutuskan Salman Al-Farisi masuk di dalam kumpulan ahli keluarga Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, kita tengok hadis-hadis yang macam ini, kita dapat menilai betapa perlunya dan betapa mestinya kita menghormati Nabi SAW. Bukan sahaja hormat membaca hadis dia, bahkan kena ada dalam diri kita, dalam hati kita sayang kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tak jadi keluarga Nabi, Nabi terima kita jadi umat dia, sudah cukup untuk kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3, muka surat 36. Muka surat 36. Kita masuk satu bab baru, bab fil jam'i bainas salataini. Itu bab yang menyatakan mengumpulkan ataupun menjamakkan di antara dua sembahyang. Ketahuilah saudaraku, telah bersalah-salahan ulama pada harus mengumpulkan sembahyang fardu di dalam musafir. Maka sebelum diterangkan satu-satu pada masalahnya, lebih dahulu didatangkan hadis tempat ulama ambil istidlal pada semayang jamak itu. Dia kata sebelum kita nak tengok bab semayang jamak, dia kata ada baiknya kita tengok dulu hadis yang ulama ambil istidlal. Istidlal maksudnya ambil dalil. Tuan-tuan, dalam agama, satu benda yang kita kena ingat, dalam agama ni kita nak bercakap pasal apa pun mesti ada dalil. Tuan-tuan nak bercakap pasal apa? Nak bercakap pasal sunat taubat, nak buat semayang sunat taubat, ada dalil ke tak? Dia nak kena ada dalil. Kalau tidak, kita tak boleh buat. Kita tak boleh reka semayang. Semayang ni ibadat khusus. Ibadat khusus, dia mesti sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada benda tu di dalam nas, di dalam dalil, tak sah duduk buat berhujah dengan orang dan tak sah duduk buat amalan. Sebab siapa nak mengaku kata benda itu ibadah yang disuruh oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ni kita nak bercakap tentang semayang jamak. Jadi kita nak kena tahu semayang jamak ni ulama reka ke ataupun benda ni sabit daripada hadis Nabi. Kalau sabit daripada hadis, apa dalil dia? Baik. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر
akhara az-zahra ila an yajma'aha ila al-'asr wa yusallihima jami'an. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah turun di dalam perang Tabuk. Apabila berangkat Nabi dan berjalan ia dahulu daripada cenderung matahari. Maksudnya kalau Nabi nak bertolak, nak musafir sebelum zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, Nabi nak bertolak. Misalnya pukul 11, pukul 12 nak bertolak. Zuhur tak masuk lagi. Mentakhirkan dia akan zuhur sehingga mengumpul dia akan dia kepada asar. Maka Nabi SAW akan buat jamak takhir. Dia kata. Kalau Nabi nak musafir sebelum masuk waktu yang pertama. Nak pergi Kuala Lumpur, keluar pukul 11. Pukul 12 keluar. Waktu zuhur tak masuk lagi. Kalau keluar sebelum masuk waktu zuhur, Nabi akan buat jamak takhir. Zuhur tu Nabi tak semayang, Nabi niat saja, saat lagi masa asar, saat lagi baru nak buat. Maka semayang itu dipanggil semayang jamak takhir. Begitu. Dan sembahyang akan zuhur dan asar itu sekaliannya di dalam waktu asar. Maksudnya jamak takhir. Masalah jamak takhir dan syarat dia. Pada sepotong hadis ini menunjukkan Nabi mentakhirkan sembahyang zuhur dalam waktu asar. Dan disembahyangkan sekaliannya di dalam waktu asar itu. Maka dengan hadis ini setengah daripada dalil harus mengerjakan jamak takhir itu. Itu dia dalil dia. Nabi SAW dia nak pergi perang Tabuk. Tabuk dengan Madinah nak pergi lebih daripada 2 marhalah. Nabi bertolak pula sebelum masuk waktu zuhur. Maka Nabi tak semayang zuhur sehinggalah masuk waktu asar. Bila dah masuk waktu asar, Nabi buat semayang zuhur dan asar dalam waktu asar. Maka perbuatan Nabi itu dipanggil semayang jamak takhir. Begitu. Maka itulah dalilnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, dan jika menghendaki seseorang akan jamak semayang pertama di dalam semayang kedua, maksudnya jamak takhir. Seperti hendak jamakkan zuhur dengan asar, maka nescaya wajib meniatkan jamak dalam waktu yang pertama. Itu syarat dia. Kita nak buat jamak takhir, maknanya dalam waktu zuhur kita tak semayang lagi. Kita nak semayang saat lagi dalam waktu asar. Dalam waktu zuhur tu tak semayang tapi kena niat. Niat kata saat lagi kita nak buat semayang jamak takhir. Kena niat dalam waktu zuhur. Begitu. Yakni dalam waktu zuhur ataupun dalam waktu maghrib. Kalau dalam kes dia nak himpun maghrib dengan Aisyah dalam waktu Aisyah, masa maghrib kena niat. Niat kata saat lagi maghrib aku nak buat jamak takhir. Kena niat begitu. Kalau tak niat, semayang kita saat lagi jadi semayang qadha. Dia kena niat dalam waktu yang pertama. Begitu. Dan adalah niat itu dahulu daripada habis waktunya. Sebelum habis waktu pertama, kena niat. Selewat-lewat niat, dia kata mestilah masa yang tinggal sebelum masuk waktu kedua tu, masa tu lulus untuk semayang 4 rakaat zuhur. Maksudnya kita kata apa? 5 minit. 5 minit sebelum masuk waktu asar, itu waktu kecederaan. Dia kena niat sebelum 5 minit berakhir. Begitu. Lebih kurang kiranya begitu. Dengan sekira-kira tinggal daripada waktu itu barang yang lulus itu sembahyang ataupun lebih. Itu dia. Syarat masa tu masih celuit untuk nak lepas satu sembahyang. Mesti kena niat dah. Jangan dah masuk waktu lagi seminit dah masuk waktu baru nak niat, tak nak. Begitu. Senangnya lagu ni lah. Awal-awal lah. Masuk waktu zuhur satu suku tu niat siap dah lah. Aku nak buat jamak takhir. Niat siap dah. Senang. Duduk tunggu bagi pukul 4 suku baru
saja pergi cari masalah. Kan? Jenis kerja last minute ni. Kan? Sampai niat sembahyang jamak pun nak buat last minute juga. Tak boleh macam tu. Maka jika ditakhirkannya zuhur misalnya kepada asar dengan tiada niat. Dia nak buat jamak takhir tapi dia tak niat masa zuhur ni dia tak niat. Ataupun dia nak buat jamak takhir masa maghrib dia tak niat. Nescaya derhaka ia dan jadilah sembahyang dia sembahyang qada. Berdosa dia. Dia dianggap tinggal sembahyang. Dan saat lagi dia buat, saat lagi dia tak jadi sembahyang jamak, sebaliknya dia jadi sembahyang qada. Sembahyang zuhur jadi qada, sembahyang maghrib jadi qada. Begitu. Dan apabila ditakhirkannya zuhur masalan dengan niat bahawasanya semayang dia akan semayang yang pertama pada mula-mulanya dan diniatkannya jamak dan tiada diceraikan antara keduanya. Maksud tiada diceraikan maksudnya betul-betul lah habis semayang zuhur semayang asar, jangan diceraikan antara keduanya dan tiada wajib suatu daripada yang demikian itu, maka tak berdosalah dia ni. Masalah dia kata jamak takdim dan hadisnya. Kata Muaz bin Jabal lagi, wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi ajjala al-'asra ila adh-dhuhri wa shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma sara. Dan apabila berangkat berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada cenderung matahari, maka menyegera ia akan asar kepada zuhur. Kalau Nabi SAW bertolak lepas masuk waktu zuhur, nak pergi Kuala Lumpur bertolak pukul 2 ataupun bertolak pukul 1.45, dah masuk dah zuhur, maka Nabi SAW akan buat jamak takdim. Anda boleh faham? Nabi SAW kalau dia nak musafir, dia bertolak sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu zuhur dia bertolak, maka dia akan buat jamak takhir. Tapi kalau sekiranya dia bertolak dah lepas masuk waktu, dah masuk waktu zuhur dah 1.45, baru bertolak keluar daripada rumah, maka Nabi SAW akan buat jamak takdim. Sunat saja yang tu. Kalau kita tak buat macam tu pun tak apa. Kalau kita bertolak pukul 1.45 kata, kita saja, kita tak mau buat jamak takdim, kita nak buat juga jamak takhir, juga tidak salah. Tapi kalau buat macam ni dengan niat ikut sunnah, dapat lagi pahala ikut sunnah. Begitu. Baik. Dan sembahyang dia akan zuhur dan asar sekaliannya, kemudian berjalan dia dengan segala tenteranya dengan tiada sembahyang kepada asar yang sudah disembahyangkan di dalam waktu zuhur itu. Kalau Nabi bertolak dah lepas masuk waktu zuhur, Nabi akan buat jamak takdim. Maka saat lagi asar tak kena sembahyang dah lah, pasal dah buat jamak takdim dulu dah. Begitu. Masalah jamak takdim dan syaratnya. Wahai saudaraku, sepotong hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas jamak takdim, yakni dikumpulkan sembahyang asar dalam waktu zuhur, itu jamak takdim. Maka harus jua dikerjakan yang demikian itu dengan beberapa syarat. Nak buat jamak takdim dia ada syarat. Kata Imam Nawawi, dan bermula syarat jamak akan sembahyang yang kedua dalam waktu yang pertama, iaitu bahawa didahulukannya sembahyang yang pertama. Kalau nak buat jamak takdim, nak buat sembahyang asar dalam waktu zuhur, maka hendaklah dimulakan dengan sembahyang zuhur. Tak boleh mula asar dulu. Kalau jamak takdim, mesti mula dengan sembahyang hak mula. Kalau nak buat sembahyang Isya dalam waktu maghrib, maka hendaklah buat maghrib dulu baru buat Isya. Kalau nak buat asar dalam waktu zuhur, maka hendaklah buat zuhur dulu baru ikut dengan asar. Begitu. Itu syarat. Dan diniatkan jamak dahulu daripada selesai mengerjakan yang pertama itu. Masa sembahyang zuhur tu, masa tengah duduk sembahyang zuhur tu, ingat aku nak jamak dengan asar. Kena niat semasa sembahyang yang pertama. Masa sembahyang maghrib tu kena niat aku nak jamakkan dengan Aisyah.
Itu syarat yang kedua, dia kata. Dan tiada diceraikan antara kedua sembahyang itu, yakni hendaklah betul-betul. Dan syarat yang ketiga, habis sembahyang Zuhur terus buat asar, habis sembahyang Maghrib terus buat Isya. Mesti berturut-turut, tak boleh berselang masa yang lama. Begitu. Baik. Masalah dia kata jamakkan Maghrib kepada Isya dan hadisnya. Jamakkan Maghrib kepada Isya maksudnya buat jamak takhir lah. Maghrib bawa pergi ke Isya. Kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusallihi ma'a al-Isya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat dia berjalan sebelum Maghrib, tak masuk lagi waktu Maghrib, maka mentakhir dia akan sembahyang Maghrib hingga disembahyangkan akan dia serta sembahyang Isya. Macam tadi jugalah. Kalau bertolak sebelum masuk waktu Maghrib, nak bertolak pergi Kuala Lumpur, bertolak pukul 6.30 petang, Maghrib tak masuk lagi. Oleh kerana bertolak sebelum masuk waktu Maghrib, maka Nabi akan buat jamak takhir. Dia akan buat dalam waktu Isya tak lagi. Begitu. Masalah dia kata jamakkan Isya kepada Maghrib, ni pula jamak takdim. Isya bawa mai awal buat dalam waktu Maghrib. Wahai saudaraku, harus jamak takdim pada sembahyang dua fardu, yakni Maghrib dan Isya. Yakni disegerakan sembahyang Isya kepada waktu Maghrib dengan dalil Nabi SAW ada memperbuat yang demikian itu. Kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa sallaha ma'a al-maghrib. Dan apabila berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian daripada sembahyang fardu maghrib, maksudnya dah lepas masuk maghrib baru bertolak, menyegerakan dia akan sembahyang Isya. Kalau bertolak nak pergi Kuala Lumpur, bertolak pukul 7.45. 7.45 Maghrib masuk dah. Oleh kerana Maghrib masuk dah, maka Nabi SAW dia akan buat jamak takdim. Aisyah buat dalam waktu Maghrib. Begitu. Maka sembahyang Nabi SAW akan dia, yakni akan Aisyah serta dengan Maghrib. Kemudian berjalan Nabi dengan segala tenteranya. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Ibni Umar dan Anas dan Abdullah bin Umar dan Aisyah dan Ibni Abbas dan Usamah dan Jabir bin Abdullah, dan bermula hadis Muaz ini hadis yang hasan lagi gharib. Begitu. Baik, kemudian dia kata jamak ke sembahyang, bagaimana khilaf ulama padanya. Khilaf tak saya baca. Baca pening balik. Tak saya baca. Kita bukan nak buat apa. Pidut tahu kata Imam Hanafi kata apa, Imam Hanbali kata apa, kita ambil Imam Syafi'i kata sudah. Tak lagi dengar Imam Hanafi pula, saya dengar Imam Hanbali pula, dengar-dengar dia buat lagu imam dia sendiri pula. Dia buat imam dia nama Ismail, Imam Ismail. Tak mau. Jadi kita saya baca khilaf ulama ni saya baca. Baik, bawah tu dia kata masalah jamak ke sembahyang itu di dalam waktu musafir yang panjang atau musafir yang pendek. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan kebanyakan ulama, harus jamak antara zuhur dan asar dalam satu waktu daripada mana-mana waktu daripada keduanya. Bolehlah sembahyang zuhur dengan asar, nak buat jamak takdim boleh, nak buat jamak takhir boleh. Terpulang kepada keselesaan kita macam mana. Boleh belakang, dia kata. Dan harus jamak antara Maghrib dan Isya dalam satu waktu daripada mana-mana waktu daripada keduanya. Serupa juga. Sembahyang Maghrib, sembahyang Isya pun nak buat jamak takdim boleh, nak buat jamak takhir boleh. Nak bawa Isya mai buat waktu Maghrib boleh, nak bawa Maghrib buat dalam waktu Isya, mana-mana satu waktu boleh, dia kata. Dan harus jamak dan di dalam musafir yang panjang, dia kata. Dan adapun jamak di dalam musafir yang pendek, maka bagi Syafi'i dua qaul. Bermula yang asah daripada keduanya, tiada harus jamak padanya di dalam musafir yang pendek. Musafir pendek ni maksudnya tak cukup 2 marhalah. Musafir panjang maksudnya yang melebihi 2 marhalah.
angka tepat bagi dua marhalah ialah 88.7 km. Ini angka tepat yang disepakati. 88.7 km. Kita kata 89 lah. 89 km. Itu dua marhalah mengikut ukuran yang tepat. Begitu. Baik. Kemudian bawah tu masalah yang afdal daripada kaifiat mengerjakan semua kita dah bincang banyak kali dah. Dia ulangan saja. Kemudian masalah 80. Qasar itu haruskah bagi orang sakit? Yang tu pun tak ada apa. Dia cuma nak bagi tahu dekat kita, kalau kita musafir, kita sakit ke, kita laki-laki ke, kita perempuan ke, kita apakah, kita boleh buat sembahyang jamak. Dia nak abang yang tu. Terus lagi 81, qasar itu apa hukum bagi orang yang musafir maksiat? Yang tu baca. Kata Imam Syafi'i, barang siapa musafir ia kerana zalim atas seorang muslim, ataupun mu'ahad, ataupun kerana menyamun di jalan. Dia musafir, nak pergi Kuala Lumpur, nak samun bank di Kuala Lumpur misalnya. Ataupun berbuat jahat di atas muka bumi, ataupun nak pergi Kuala Lumpur kerana nak pergi mengorak orang perempuan siapa ke di mana sana. Niat jahat, nak pergi buat jahat. Ataupun abdi keluar daripada tuan dia, ataupun abdi lari daripada pengulu dia, lari daripada pengulu dia di Pulau Pinang, nak pergi di Kuala Lumpur misalnya. Ataupun laki-laki kerana lari supaya menegahkan hak yang lazim atasnya, ataupun suami lari daripada rumah, suami lari pada rumah kerana tak larat nak bagi nafkah kepada bini dan anak-anak. Ini semua dia panggil musafir yang jahat. Ataupun barang yang pada seumpama ini makna, ataupun lainnya daripada maksiat. Tak kira lah tujuan maksiat. Tujuan maksiat. Dan duk berkenalan dengan satu perempuan dalam internet, chit-chat lah apalah semua, janji nak pergi jumpa di Port Dickson tu. Bertolak daripada Pulau Pinang nak pergi Port Dickson kerana nak jumpa satu perempuan yang dia duduk ni dalam internet dan sebagainya. Ni budak-budak muda main cerita. Dia pergi tu tak boleh buat sembahyang jamak qasar. Sebab itu dipanggil musafir maksiat. Tak boleh. Maka tiada harus baginya bahawa qasar. Tak boleh. Maka jika qasar ia, nescaya diulang tiap-tiap sembahyang dan disembahyangkannya. Itu dia. Kalau dia buat juga sembahyang jamak qasar, sembahyang tu tak pakai, dia kena qada balik. Begitu. Kerana bahawasanya qasar itu rukhsah. Rukhsah maksudnya kelonggaran. Agama bagi kelonggaran kepada orang baik. Orang yang jahat tidak layak mendapat kelonggaran agama. Itu maksudnya. Dan hanya sahaja dijadikan rukhsah itu bagi mereka yang tidak ia derhaka Allah Subhanahu. Orang yang jahat tidak layak mendapat kelonggaran agama. Itu maksudnya. Dan hanya sahaja dijadikan rukhsah itu bagi mereka yang tidak ia derhaka Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahaja firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Maka barang siapa terpaksa ia memakan daging babi dan bangkai dan darah, padahal tiada keluar ia atas Islam, dan tiada ia orang yang melampau dengan berbuat maksiat. Nampak? Syarat dia tidak berbuat maksiat. Maka tiada dosa atasnya memakannya. Orang yang terpaksa makan daging babi. Misalan kata, jadi pergaduhan di negeri yang bercampur Islam dengan orang kafir. Orang kafir ni sudah buh pisau di tengkuk orang Islam ni, suruh makan sup babi. Saja dia paksa dia ambil nyap juga buh dalam mulut. Dia tidak dianggap berdosa. Tidak dianggap berdosa. Pasal apa? Pasal dia dipaksa. Kan? Dengan syarat dia ni tidak meninggalkan Islam. Dan dengan syarat dia buat ni bukan dengan tujuan saja nak buat maksiat. Begitu. Dan begitu juga tiada harus menyapu atas dua khuf. Ni kelonggaran diberikan kepada orang yang pakai khuf, kasut kulit sampai parah lutut ni. Dalam keadaan cuaca sejuk yang teramat sangat, yang sekira-kira kalau buka kasut kulit tu boleh bawa mudarat kerana terlampau sejuk. Maka orang-orang yang macam ni dia boleh ambil ayat semayang dalam keadaan tidak payah buka kasut khuf itu.
Dia boleh sapu ayat semayang tu di atas khuf tu saja. Itu kelonggaran diberikan kepada orang-orang yang tidak buat maksiat. Maka tiada dosa atasnya memakan yang kata babi bangkai darah tadi ni. Dan begitu juga tiada harus menyapu khuf dan tiada menjamak ke semayang orang yang musafir di dalam maksiat. Dan begitu juga tidak boleh semayang sunat membelakang kiblat. Dan tiada diringankan daripada orang yang ada musafirnya itu maksiat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Orang yang buat maksiat tak dapat semua kelonggaran ni. Masalah. Qasarkah orang yang tinggal di Mekah ketika mengerjakan haji? Ni orang Mekah, dia memang asal Mekah, duduk di Mekah ataupun duduk di Mina ataupun duduk di Arafah. Dia memang orang situ. Bila dia buat haji boleh tak boleh? Dia buat semayang jamak, semayang qasar di situ. Kata Imam Syafi'i, barang siapa ada ia daripada penduduk Mekah, maka mengerjakan haji ia, nescaya menyempurnakan dia akan semayang di Mina dan di Arafah. Dan begitu juga ahli Arafah dan ahli Mina, penduduk Arafah dan penduduk Mina, tiada boleh qasar ia di dalam mengerjakan haji. Dan begitu juga orang yang tinggal hampir dengan Mekah daripada mereka yang tidak ada musafirnya ke Arafah, daripada barang yang mengqasarkan padanya akan semayang. Tak boleh. Syarat dia nak boleh buat jamak qasar ni mesti musafir. Orang Mekah nak musafir apa? Dekat. Ataupun kita orang Malaysia yang pergi duduk di Mekah, dah duduk lebih daripada 3 hari 3 malam dah terputih dah musafir kita, maka kita bertolak ke Arafah dan sebagainya, tidak dianggap sebagai musafir lagi. Begitu. Masalah qasar kerana jauh perjalanan dan dalilnya. Ini pun dia ulang yang tu juga. Tapi dia ada sambung lagi, kita baca. Bermula setengah daripada dalil qasar sembahyang kerana jauh perjalanan dan bukan kerana maksiat itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Kata dia an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinah ila Makkah. Dia kata Zaid al-Mazani bahawasanya Nabi SAW keluar dia dengan sekalian orang ke tempat yang bernama Musalla. Ni dia nak cerita Nabi SAW satu hari keluar daripada Madinah pergi ke satu tempat, nama tempat tu Musalla. Orang panggil dia Musalla. Musalla ni maksud tempat semayang. Tempat tu padang, tapi padang tu mereka panggil Musalla. Pasal padang tu selalu diguna untuk semayang raya, diguna untuk buat semayang macam-macam, maka padang tu dipanggil Musalla, dipanggil tempat semayang. Begitu. Iaitu tempat yang luas seperti padang, dengan beramai-ramai minta air hujan. Ni dia nak main cerita pasal cerita semayang minta hujan pula ni. Kiranya dituangkan Allah bagi mereka itu. Ni sekali Nabi SAW pernah bawa sahabat ramai-ramai pergi ke satu padang untuk nak buat semayang istisqa, semayang minta hujan, kerana kemarau melanda negeri pada masa itu. Baik, fa shalla bihim raka'ataini jahara bil qira'ati fihima. Maka semayang Nabi SAW dengan mereka itu, yakni dengan sahabat-sahabat semua, 2 rakaat. Menyaring ia dengan bacaannya pada kedua rakaatnya itu. Semayang istisqa, semayang minta hujan ini 2 rakaat dan bacaannya nyaring, bacaan derah. Wa hawwala rida'ah wa rafa'a yadayhi wastasqa wastaqbala al-qiblah. Dan memaling Nabi SAW akan selendangnya. Memaling ni dia semayang minta hujan ni. Nabi buat. Semayang minta hujan ni dia ada khutbah. Waktu Nabi tengah khutbah, semayang minta hujan ni dia macam semayang raya. Dia semayang dulu baru khutbah. Masa tengah Nabi khutbah dalam semayang minta hujan ni, masa tengah Nabi khutbah tu, wa hawala rida'ah, Nabi kalih selendang dia. Nabi dia serban, ada buah atas bau apa, rida lah dia panggil. Rida ni selendang ataupun baju yang kita pakai pun orang Arab panggil rida juga kadang-kadang.
kain serban. Setengah orang dia serban pakai kepala satu, buah atas bau satu lagi. Nabi SAW dia memang selalu bawa serban atas bau satu. Bila Nabi duk bagi khutbah dalam semayang istisqa, semayang minta hujan ni, tengah Nabi duk khutbah tu, wa hawala rida'ah, Nabi kalih selendang dia. Kalih selendang itu sebenarnya dia satu isyarat, satu simbol kepada kita bertaubat. Kita tinggal hak lama, kita nak start hak baru. Tu maksud kalih selendang tu. Maksud dia ialah sebagai satu simbol kata hak mana perangai lama kita hak tak elok dan sebagainya ni, kita nak buang, kita kalih bang, mai hak muka baru pula naik ke atas. Itu maksudnya. Dan kalih selendang ini sunnah Nabi. Nabi buat ketika Nabi khutbah sewaktu buat semayang minta hujan. Dia akan cerita kat kita ni perbahasan fiqh dari segi kalih selendang ni. Kalau tak kalih macam mana, sah ke tak sah dan sebagainya. Tapi Nabi SAW semasa buat semayang istisqa, semayang istisqa ni dia macam semayang raya. 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir selain daripada takbiratul ihram, dan rakaat kedua 5 kali takbir selain daripada takbiratul ihram. Sama macam semayang raya. Lepas dah habis semayang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi terus naik bagi khutbah. Khutbah semayang istisqa, semayang minta hujan ni, khutbah ni mestilah diisi dengan menyeru orang ramai supaya insaf atas kesalahan dan banyak minta ampun kepada Allah. Kerana kemarau ni sebenarnya adalah azab daripada Tuhan. Kemarau ni sebenarnya agama melihat kemarau sebagai amaran Tuhan. Pasal apa? Pasal hujan itu rahmat. Bila Allah tahan rahmat, mana itu azab untuk orang. Maka manusia yang ditimpa kemarau, dia mesti menyesal atas mana-mana perbuatan dia yang tak elok. Sebagai nak tunjuk kata menyesal tu, kalih selendang tu. Kalih selendang tu menunjuk kata hak lama ni terak pergi turun ke bawah, hak baru naik ke atas. Kita nak mula hidup baru, hidup yang kita akan jauh daripada perbuatan dosa. Itu maksud dia. Ini dia nak cerita kat kita sekali lagi ni. Dia kata Nabi SAW fasalla bihim raka'ataini jahara bil qira'ati fihima, kemudian wa hawala rida'ah wa rafa'a yadayhi wastasqa wastaqbala al-qiblah. Itu yang Nabi SAW buat. Selain daripada dia sembahyang 2 rakaat, dia baca derah di dalam sembahyang dia. Selepas itu Nabi SAW kalih selendang dia dan mengangkat dia akan 2 tangannya, minta akan hajatnya dan minta ayat hujan kiranya diturun Allah Subhanahu wa taala dengan kurnianya. Minta Tuhan turunkan hujan. Maka beradab ia akan kiblat masa memalingkan selendangnya dan dengan sembahyangnya dan dengan doanya itu. Masa Nabi nak kalih selendang tu, Nabi beralih menghadap ke kiblat. Khutbah membelakangkan kiblat. Kan duk menghadap makmum semua. Masa nak kalih selendang tu, Nabi pusing menghadap kiblat, Nabi alih selendang dia. Ini istisqa. Kita benda ni kita tak pernah buat. Pasal apa? Pasal Malaysia ni hujan sampai tak berhenti-henti. Kan? Jadi rahmat Tuhan mencurah-curah. Kan? Jadi bagi kita semayang minta hujan ni satu benda pelik. Kita tak biasa buat. Jadi bila Tuhan uji kita dengan kemarau pun kita jadi tak teringat nak buat semayang istisqa ni. Pasal tak biasa buat. Dan tak kurang juga orang yang dia tak tahu macam mana nak buat. Jadi oleh kerana tak tahu tak usah buat. Dia lalu tu. Kan? Tapi kita sebagai orang Islam kita kena tahu sebab benda ni biasa dibuat oleh Nabi SAW. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Abi Hurairah, dan kata dia bermula hadis Abdullah bin Zaid. Ini ialah hadis yang hasan lagi sahih, dan dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dan Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Um. Ini hadis ni cukup kuat. Hadis yang cukup kuat untuk dibuat amalan. Masalah dia kata istisqa itu sunat ataupun bid'ah.
Dia nak tanya, istisqa ni, semayang minta hujan ni sunat ke ataupun reka-reka orang kemudian ni ke? Kata At-Tirmizi, dan atas hadis dalam masalah itu beramal di sisi ahlul ilmi, dan dengan dia berkata Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah ijma' ulama' bahawasanya istisqa, yakni minta hujan itu sunat. Dia kata, habis, clear lah. Ijma' ulama', maksud semua ulama' sepakat mengatakan semayang minta hujan, istisqa. Istisqa ni maksudnya minta hujan, bukan semayang minta hujan. Istisqa maksudnya minta hujan. Bahawa minta hujan itu sunat. Minta supaya Tuhan turunkan hujan, sunat. Begitu. Dan telah bersalah-salahan mereka itu. Adakah disunatkan bagi istisqa itu dengan semayang ataupun tidak? Maka kata Imam Abu Hanifah, tidak disunatkan semayang. Bahkan istisqa memadai dengan doa, iaitu dengan ketiadaan sembahyang. Imam Hanafi, dia kata tak ada, semayang istisqa tak ada. Yang ada doa minta Tuhan turun hujan. Doa minta turun hujan itu istisqa, dia kata. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dia kata macam tu. Manakala Imam Syafi'i, dia kata ada semayang istisqa. Ini perbezaan pendapat di kalangan ulama berdasarkan berbeza faham tentang nas. Kita tengok lagi. Dan kata sekalian ulama daripada salaf dan khalaf, iaitu sahabat-sahabat Nabi SAW dan para tabi'un, kemudian orang-orang yang kemudian daripada mereka itu, disunatkan bagi istisqa itu dengan sembahyang. Maka tiada menyalahi padanya melainkan Abu Hanifah. Abu Hanifah seorang aja yang kata istisqa ni tak ada sembahyang, doa saja, dia kata. Lain daripada tu, semua mazhab lain termasuk sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sepakat mengatakan istisqa ada sembahyang 2 rakaat. Begitu. Masalah istisqa itu sunat, apa dalilnya? Dia nak tengok apa dalil. Kalau dah kata ada sembahyang istisqa, mesti ada dalil. Apa dalilnya? Kata Imam Nawawi, dan bergantung Abu Hanifah dengan beberapa hadis istisqa yang tiada padanya sembahyang. Memang ada hadis yang menceritakan Nabi berdoa aja untuk sembahyang istisqa. Maka Imam Abu Hanifah dia pegang hadis tu. Dia kata istisqa doa saja, tak payah sembahyang. Begitu. Dan akan jadi dalil baginya, yakni bagi Abu Hanifah untuk mengatakannya tiada sunat bagi istisqa itu sembahyang. Dia ada dalil dia. Dia ada pegangan dia. Dan telah mengambil hujah jumhur ulama dengan beberapa hadis yang sabit ia di dalam as-sahihain dan lain daripada keduanya. Manakala jumhur ulama, majoriti ulama memegang hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim yang mengatakan ada sembahyang bagi minta hujan ni. Bahwasanya Nabi SAW sembahyang dia bagi istisqa 2 rakaat. Dan ada pun bermula segala hadis yang tiada menyebutkan padanya sembahyang itu, maka setengahnya ditanggungkan atas lupa rawi. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, mereka kata kalau ada hadis yang mengatakan Nabi doa saja tak sembahyang, sebenarnya rawi yang meriwayatkan hadis itu terlupa nak khabar kata Nabi sembahyang. Sebenarnya Nabi sembahyang. Dia berkata. Ini alasan yang dipegang oleh jumhur ulama dan Imam Syafi'i. Dan setengahnya adalah ia di dalam khutbah bagi jemaat dan mengiringi akan dia oleh sembahyang bagi jemaat. Dan setengah pula dia keliru, pasal Nabi biasa selit masuk doa minta Tuhan turun hujan di dalam khutbah jemaat. Maka ada pihak dia di situ dia keliru. Maka dia kata tidak ada sembahyang istisqa. Yang sembahyang tu sembahyang Jumaat. Dia kata Nabi doa saja dalam khutbah Jumaat, Nabi doa minta Tuhan turun hujan. Hak sembahyang lepas tu sembahyang Jumaat, bukan sembahyang istisqa. Itu pendapat sebahagian ulama. Berat sikitlah bila dia main cerita pasal khilaf ulama ni kan, nampak kening berkerut, faham tak faham.
mana celah. Saya kata ada, saya kata tak ada, betul-betul ada, tak ada. Jadi begitu. Betul-betul ada lah. Okey, lah ni kita pegang satu, sembahyang istisqa ada dibuat oleh Nabi dan dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu aja. Yang ni saja dia nak abang kata beza pendapat begitu. Dan jika sekiranya tiada menunjukkan Nabi sembahyang sekali-kali pun, nescaya adalah menyatakan bagi hari istisqa dengan doa dan dengan tiada sembahyang. Ni ada hadis-hadis yang macam tu. Maka tiada khilaf pada harusnya boleh sembahyang sunat istisqa. Dan adalah beberapa hadis yang mensabitkan bagi sembahyang itu didahulukan akan dia, kerana bahawasanya ia ziyadah ilmu dan tiada mu'aradah, yakni tiada berlawanan antara keduanya. Dia kata yang ni semua sebagai tambahan ilmu kepada kita supaya kita tahu bahawa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ulama lain semua kata ada sembahyang sunat istisqa, cuma mazhab Hanafi sahaja dia kata tak ada sunat istisqa, yang ada doa saja. Yang ni dia kata tambahan ilmu saja. Dia kata masalah istisqa itu ada berapa macam. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, telah berkata ashab kita Syafi'i, bermula istisqa yakni minta air hujan itu ada 3 macam. Yang pertama istisqa dengan doa daripada ketiadaan sembahyang. Imam Nawawi kata dia ada 3 cara kalau nak minta hujan. Cara yang pertama dia kata pakai doa saja, tak payah buat sembahyang. Boleh kalau nak buat macam tu pun boleh, tak salah dia kata. Yang kedua istisqa di dalam khutbah Jumaat atau pada mengiringi sembahyang fardu, dan ialah lebih afdal daripada yang dahulu tadi. Ataupun yang kedua dia kata sulam masuk dalam khutbah Jumaat. Kata bila kita kena kemarau sebulan sampai setitik air hujan pun tak turun, masuk 2 bulan setitik air hujan pun tak turun. Kalau sekiranya kita tak mau nak ajak orang ramai semua pergi atas padang buat sembahyang minta hujan, memadai dengan dalam khutbah Jumaat. Khatib yang membaca khutbah Jumaat tu sekali sulam masuk tentang bab istisqa ni, tentang bab minta hujan ni, sekali dengan baca doa. Nabi SAW pernah masa khutbah angkat tangan baca doa, iaitu ketika istisqa, ketika doa nak minta hujan. Sekali itu aja, ketika doa minta hujan Nabi angkat tangan. Lain daripada tu, Nabi sebagai khatib tidak pernah angkat tangan di dalam doa. Tentang kita dah baca dah dulu, ingat balik yang seorang sahabat dia baca khutbah, mai tang doa dia angkat tangan, dia baca khutbah dia angkat tangan. Sahabat lain tegur dia. Dia kata kat dia, pasal apa hang buat satu benda yang menyalahi sunnah Rasulullah, hang buat satu benda bid'ah. Nabi tidak pernah baca khutbah angkat tangan, pasal apa yang hang baca khutbah angkat tangan? Nampak? Tapi Nabi biasa sekali angkat tangan di dalam khutbah Jumaat, iaitu ketika baca doa minta hujan. Dia luar daripada cerita khutbah Jumaat. Special case untuk doa minta supaya Allah turunkan hujan, Nabi angkat tangan ketika baca doa. So itu yang kedua, dia kata istisqa di dalam khutbah Jumaat, dia kata. Dan yang ketiganya ialah yang lebih akmal. Akmal maksud lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus, bahawa ada ia dengan sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah. Yang ni paling cantik. Kalau nak buat sembahyang minta hujan, buat 2 rakaat sembahyang dan adakan pula 2 khutbah. Dan bersedia dahulu daripadanya dengan sedekah dan puasa dan taubat. Bahkan dia kata nak bagi cantik lagi, sebelum kita himpun orang di padang untuk nak sembahyang minta hujan ni, sebelum tu anjurkan kepada rakyat semua supaya puasa dulu. Puasa 3 hari dulu. Dan dalam tempoh 3 hari itu banyakkan bersedekah, dia kata. Dan bertaubat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beradab mengerjakan baik dan menjauhkan jahat. Dalam tempoh 3 hari sebelum nak buat sembahyang minta hujan ni, jangan buat sebarang benda yang tak baik. Dan seumpama yang demikian itu daripada taat akan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya tumpukan kepada buat ibadat,
taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pasal apa dia suruh macam ni? Dia nak bagi doa kita tu lebih mustajab di sisi Tuhan. Orang yang mustajab doa ni orang bersih. Kita nak minta Tuhan buat turun hujan. Nak supaya Tuhan makbul doa kita, dia kata mau 3 hari sebelum tu kita bagi kita bersih dulu. Bagi diri kita bersih dulu, baru minta. Samalah kalau dikiaskan kepada sembahyang hajat. Kan, kita nak buat satu sembahyang hajat atas hajat yang tertentu. Kalau boleh sebelum nak buat tu, bagi bersih betul-betul kita. Bagi bersih betul-betul. 3 hari buat puasa dulu, baca Quran bagi banyak, apa zikir, apa buat benda baik betul-betul dulu. Bagi kita bersih betul dulu. Buat sembahyang minta dekat Allah. Mudah-mudahan Allah makbul. Maka sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan ni begitu dianjurkan oleh agama. Masalah dia kata istisqa itu bagaimana kelakuan Nabi SAW keluarnya. Nabi masa nak keluar di sembahyang istisqa tu macam mana? Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis tentang kelakuan Nabi sewaktu keluar untuk istisqa itu. Kata dia an Ishaq bin Abdullah bin Kinanah radhiyallahu anhu qala arsalani al-Walid ibnu Uqbah wa huwa amirul Madinah ila ibn Abbas as'aluhu an istisqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Kinanah, kata dia telah mengutus aku oleh Al-Walid bin Uqbah, padahal Al-Walid adalah raja di Madinah. Dia ni gubernur Madinah, sudah hantar dia suruh pergi jumpa seorang sahabat Nabi. Yakni pada masa itu Al-Walid ialah pemerintah besar di dalam negeri Madinah Nabi SAW. Maka utusnya itu kepada seorang sahabat Nabi, lagi sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ni dia ni ahlul bait kan ni hak kita baca hadis muqaddimah tadi, yang dia kata di antara keluarga Nabi itu ialah wa alu Abbas. Wa alu Abbas maksudnya dan keluarga Abbas. Keluarga Abbas siapa dia ni? Di antaranya Abdullah bin Abbas. Dia ni anak kepada Abbas, dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ahlul bait. Tuan-tuan tengok, Al-Walid bin Uqbah jadi gubernur di Madinah, di tempat yang jasad Rasulullah ada di sana. Dia jadi gubernur di Madinah, tapi bila dia nak tahu tentang sembahyang istisqa, macam mana nak buat sembahyang istisqa, dia hantar satu orang utusan dia pergi jumpa keluarga Nabi. Tu respect. Mereka ni semua pegang kepada pesan Nabi supaya hormat keluarga Nabi. Oleh kerana masa tu Nabi dah tak ada, nak tanya siapa? Pergi tanya, dia ni bukan sahaja sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas ni bukan sahaja sahabat Nabi, bahkan dia ni keluarga Nabi. Maka gubernur Madinah lantik satu orang, kamu dia tapi tanya dia ni, keluarga Nabi ni, tanya macam mana cara nak sembahyang istisqa. Maka aku tanya kepadanya, dia ni Ishaq bin Abdullah yang dihantar ni pergi tanya kepada Ibnu Abbas tentang istisqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituh faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabazzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla. Maka aku datang kepada dia. Ni Ishaq bin Abdullah pergi jumpa Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Aku datang kepada dia, yakni pergi aku kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu. Dan aku khabarkan kepada dia, kepada Ibnu Abbas ni, akan Amir Al-Walid bin Uqbah. Suruh tanya kepada dia akan masalah. Adakah Nabi SAW keluar ke padang untuk mengerjakan istisqa? Dia nak confirm benda ni.
Betul ke dulu masa Nabi ada dulu, Nabi nak semayang minta hujan ni Nabi pi ke padang? Betul ke? Ataupun bid'ah orang sekarang sahaja. Dia kata ataupun benda ni Nabi tak buat, orang law pi duk buat pula. Dia kata betul-betul Nabi buat tak benda ni? Begitu. Dan bagaimana rupa keluar Nabi SAW itu? Adakah dengan memakai segak-segak ataupun bagaimana diperbuatnya? Nak tahu pula Nabi buat tu macam mana? Cara Nabi berpakaian macam mana? Kan pasal apa? Kita kena tahu. Kita semayang jemaat disunatkan kita pakai lagu mana? Pakai pakaian lama tak apa. Tapi bersih dan sebaik-baiknya baju putih. Nabi buat lagu tu. Semayang raya pula disunatkan kita pakai macam mana? Disunatkan pakai baju baru. Pakai baju baru tu bukan bid'ah. Itu sunnah Nabi. Nabi suruh pakai baju baru. Kalau orang yang susah tak mampu buat baju baru, pakai baju yang bersih, Nabi kata. Tapi keutamaan pada orang yang pakai baju baru sebagai nak tunjuk itu hari kegembiraan orang Islam. Kan? Hari kegembiraan orang Islam. Baik, lah ni nak keluar pergi semayang minta hujan, nak pakai lagu mana? Adakah nak pakai lagu semayang jemaat, pakai baju lama tak apa, janji bersih dan warna putih? Ataupun nak pakai lagu pergi semayang raya kah? Nak kena pakai baju baru, warna-warni dan sebagainya mana? Nabi buat macam mana? Maka jawab Ibnu Abbas, bahawasanya Nabi SAW keluar ia dengan segala sahabatnya ke padang, tempat selalu berhimpun semayang raya, yang masyhur dengan kata musalla, iaitu di tengah padang. Dia kata mula sekali Nabi buat semayang minta hujan, Nabi keluar di tengah padang, tempat hak selalu buat semayang raya. Begitu. Keluarnya itu dengan memakai pakaian sehari-hari sahaja. Dia kata Nabi pi bukan pakai baju baru dah, baju hak Nabi duk pakai selalu-selalu aja. Pakai baju biasa saja. Maka tidaklah berelok-elok seperti hari raya. Dia kata taklah macam hari raya pakai baju baru, elok dan sebagainya. Maksudnya bermohon dan merendah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Pi pakai tu pakai lagu biasa ala kadar aja. Tujuan dia nak tunjuk kata kita ni hina depan Tuhan. Nak tunjuk kata kita ni merendah diri dengan Tuhan. Maka layaklah dengan pakaian orang hinakan dirinya dengan yang demikian itu. Dia kata pakai lagu tu. Bersalahan hari raya, maka iaitu hari kesukaan. Dia kata hari raya memang Tuhan suruh suka. Tak salah suka pada hari raya kerana Tuhan suruh suka. Dengan kerana itu pada hari raya bersegak-segak dan berelok-elok maneh rupa. Dia kata hari raya memang suruh tunjuk kata kita seronok. Kata Ibnu Abbas, keluar Nabi SAW dengan merendah diri, merupai takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak pergi semayang minta hujan ni, rupa Nabi ni macam takut begitu. Lagi bermohon kepada Allah sehingga datang Nabi SAW akan tempat semayang yang di tengah padang itu. Tu dia. Nabi pi tu dalam keadaan orang yang berhajat nak minta tolong orang. Tentang kita kalau nak minta tolong sama-sama orang ni macam mana keadaan kita? Ada nak masuk pergi duduk melenggak depan dia satu nak minta tolong kat dia masuk buat lagu tu. Tak, dia kata ni pintu boleh keluar. Kita nak minta tolong orang ni cara tu lain. Dia masuk cara tu, hormat kat orang tu, tunjuk dia kata apa pun kita ya. Minta tolong dia. Ya betul-betul. Dia kata apa pun betul-betul tak betul tak lagi lah. Lepas hang tolong tak lagi kau abang benar tak betul. Hak mula ni betul dulu. Betul dia betul. Sungguh betul nak minta tolong. Masuk video abang dia tak betul, dia nak tolong kita. Susah. Kalau dengan manusia pun kita ada hajat dekat dia, kita masuk macam tu punya merendah diri. Ni pula dengan Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Kita berhajat dengan dia, nak minta dia turun hujan sebagai rahmat dekat kita. Nak semayang tu kena pi dalam keadaan menghina diri. Begitu. Nabi buat macam tu, dia kata. Dan kata Ibnu Abbas, falam yakhtub,
khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fi ad-du'a wat-tadarru' wat-takbir wa shalla rak'atain kama kana yusalli fil 'aid. Dia kata, maka tiada berkhutbah Nabi seperti mana khutbah kamu sehari-hari ini. Nabi tak khutbah macam khutbah biasa ni. Khutbah biasa macam mana? Garang. Nabi khutbah Jumaat garang. Seperti panglima tentera mengarahkan tentera nak pergi berperang. Khutbah Jumaat Nabi macam tu. Tapi khutbah dalam sembahyang istisqa ni, Nabi punya khutbah slow aja. Dia punya tone suara dia slow, bunyi minta tolong, minta ampun dekat Tuhan, minta belas kesian Tuhan. Bunyi macam tu. Lain daripada khutbah biasa. Bahkan khutbahnya yang munasabah dengan makam, dia kata. Kedudukan kita ni orang yang berhajat, nak minta Allah turunkan hujan dekat kita, maka sesuai dengan kedudukan itu. Dan tetapinya sentiasa ia di dalam doa dan tadarru' dan takbir dan sembahyang dia akan 2 rakaat. Dalam keadaan merendah diri kepada Allah, minta kepada orang yang main nak sembahyang ni supaya kita sama-sama insaf diri kita, cari di mana kesilapan dan kesalahan kita, minta ampun banyak-banyak pada Allah, jangan duk buat dah benda salah. Pesan dekat orang hak main macam tu. Sebab kita nak minta Tuhan turunkan hujan dekat kita. Sebagaimana ada sembahyang ia di dalam hari raya pada pihak takbir dan rakaat. Rakaat, sembahyang raya 2 rakaat, sembahyang istisqa pun 2 rakaat. Takbir, sembahyang raya, masa rakaat pertama 7 kali takbir. Selain daripada takbiratul ihram. Dan rakaat kedua 5 kali takbir. Kan? Macam mana sembahyang raya, macam itulah sembahyang istisqa, dia kata. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk istisqa itu ke mana keluar sembahyangnya. Dia nak tanya tentang mana tempat yang sesuai untuk buat sembahyang istisqa. Di mana tempat sesuai? Kan? Sembahyang raya di padang. Sembahyang istisqa di mana tempat yang sesuai? Kata wallahu a'lam. Kita mesti niat dulu untuk jamak takhir. Bagaimana niat untuk jamak takhir? Iaitu sembahyang zuhur, kiranya kita nak sembahyang waktu asar. Maksudnya macam ni. Masa kita ada dalam waktu zuhur, kita ingat dalam hati yang kita nak buat sembahyang jamak takhir. Ingat yang tu saja. Itu sudah dianggap berniat untuk nak buat jamak takhir. Tak ada lah usalli apa-apa, tak ada. Ingat lagu tu aja. Lintasan dalam hati bahawa sembahyang zuhur ni nak buat dalam waktu asar sekali lagi. Ingat macam tu. Aku nak buat jamak takhir sekali lagi. Itu niat. Kan? Ataupun kita ni rombongan, ataupun kita ni dengan keluarga satu kereta nak pergi Kuala Lumpur. Kita habang dekat semua dalam kereta kita, isteri kita, anak kita semua, kita ni sekali lagi kita buat jamak takhir. Kita habang tu makna niat lah tu. Kita niat dah lelaki. Mereka pun bila dengar tu, ataupun nak lebih khusus lagi ni, niat lah sekali kita buat jamak takhir tu, kemas lagi lah. Niat lah sekali kita buat jamak takhir. Kena begitu. Tapi kena peringat lah. Jangan kadang perkara kali kita seorang pakai niat, mereka tu pakai duk tunggu. Kan, semua pak lebih ke longgak belakang ada dalam kereta tu. Kan. Tuan-tuan, kadang-kadang saya ni duk fikir bukan apa, kan fikir keluarga tu, kita fikir keluarga kita. Aduk mengaji ni kita. Bini anak. Haru. Hak mengaji ni kita. Jadi hak faham ni kita. Kita duk faham seorang lagu tu, bini dengan anak tak faham kadang-kadang. Tak faham. Kan? Susah betul. Dan tu saya kata tuan-tuan, macam saya sendiri pun kan. Mengajak mata kan. Bini kita bukan ikut, dia duduk rumah. Kali hari tu dia dengar keset ni lah, sahabat-sahabat kita duduk rakam ni kan. Dia dengar.
Kaset tu orang tua saya duduk dengar. Pinjam kereta orang tua satu hari tu, dia bawa kereta tu, dia pun duduk dengar. Balik ke rumah, dia kata kat kita. Dia kata, ayah, tak ada ke kaset-kaset ayah duduk mengajak kita, bagi dia dengar. Kan? Kita kata dia, orang tu duduk dengar dah. Saya tak ada. Apa ni? Satu orang pun dah ustazah dah kata. Kan? Kalau tak faham, tanya lah ni. Hero duduk dalam sebelah. Kan? Tanya terus lah. Oh, dia kata takkan kita nak terang kat dia macam mana kita duduk terang di masjid. Betul juga kat dia kan. Dia takkanlah macam lagu saya duduk terang kat tuan-tuan ni, saya nak terang kat dia kan. Sekejap lagi kita terang tengok dia lena habis dah. Ini betul juga kadang-kadang tu kan. Jadi bila dah isteri kita sendiri lagu tu, kita fikir kawan-kawan pula lah. Bini kawan-kawan ni duduk main mengaji ni lagu mana. Kan? Faham ke tak faham pun tak tahu. Ataupun kalau kita ni main mengaji, lepas tu kita balik, kita pula satu macam yang buka kuliah ada rumah abuan dia agak apa bagus juga. Tapi adakah kita buat lagu tu kan? Ada tak? Kan? Sahabat-sahabat kita dalam jemaah tabligh ni, Depa majlis taklim lah depa. Kan? Ajinlah sahabat-sahabat yang jemaah tabligh ni sembang dengan saya kan. Depa kata, ustaz, kami buat taklim dekat isteri dengan anak-anak kami di rumah. Kami buat taklim, dia kata. Tiap-tiap hari ada satu masa untuk taklim, majlis taklim kepada isteri dengan anak-anak, dia kata. Baguslah ustaz buat begitu, dia kata. Saya kata baguslah. Memang baguslah macam tu. Tu idea yang baiklah. Makna dia disiplinkan diri dia. Dalam sehari ada masa untuk dia taklim isteri dan anak-anak dia. Panggil mai semua duduk, dia bercakap. Dia buat lagu, dia buat di masjid, majlis bayan, majlis apa tu kan. Dia bercakap kat bini dan anak dia lagu tu. Bagus. Kalau kita pun boleh ambil idea tu buat, bagus. Kan? Ambillah masa yang sesuai lah, masa makan ke. Kan? Duduk di meja tu, cakap sikit dulu. Suruh makan. Suruh makan, lepas habis tunggu ustaz. Cakap sikit. Jangan lama lah. Sampai tangan kan? Sampai tangan pun naik lemak dah tak basuh lagi duduk cakap. 2 kali kena. Panggil makan, dia tak payah makan lu. Dah budak dia macam tu kata kan. Cuba suka kita duduk nasihat-nasihat juga suka. Dia nak kena buat. Benda-benda macam ni nak kena buat. Kan? Kadang-kadang susah tu. Fikir kita seorang je. Kita duduk pelepas diri kita je. Keluarga macam mana? Isteri kita faham ke sembahyang jamak pasar ni? Dan kita pun berjalan juga kadang-kadang. Pergi Kuala Lumpur, pergi mana kan? Dia faham ke tak faham? Itu kita tak nak tanya dia. Kalau kita main mengaji ni pun dengar ada lagi 1-2 benda yang kita tak tahu, baru tahu kan? Ada. Dengar. Oh, lagu ni pula ya aku duk faham. Kalau kita duk mengaji pun ada 1-2 benda yang kita terlepas sebelum ni, terlepas pandang, drop benda tu, ada slack kita bila dengar, oh, check and balance. Isteri kita macam mana? Kan? Tambah-tambah pula bila kita balik kita bercakap dia berjam. Ada je dia pantang dia satu, pantang dengar suara kita. Dia dengar dia nak berjam. Oh jenuh. Jadi nak mengatasi benda tu kena pakat-pakat fikir lah macam mana nak buat. Bawa dia pemain sama ke. Kalau bawa main sekali cantik. Balik kita boleh bincang atas kereta. Kan? Balik boleh bincang atas kereta. Kadang-kadang banyak benda. Tuan-tuan pun sebenarnya banyak benda nak tanya. Macam tu kata lah nak tanya ni kadang sorat main 2 pun jawab 1 saja. Kan? Kadang-kadang tu pakai harap. Hak kita tak faham tu ada orang tanya. Jadi bila orang tanya, hak ni hak aku tak faham tu ni. Dia nak tunggu nak harap dulu tu jenuh. Tu tuan-tuan, lelaki-lelaki, orang perempuan. Lagi tak ada peluang nak tanya. Balik tanya lelaki dia. Tanya lelaki dia, dhallu fa'adhallu. Hadis kata kan,
Dia pun dah tak apa nak betul. Bila tanya, tak betul dengan dia, dengan kawan hak dengar jawapan dia sekali, dua-dua pakai itu farid belakang. Kan? Jadi ni benda. Pasal apa? Dia melibatkan soal hidup kita hari-hari. Yang kita akan pilih satu tajuk lagi nak sambung hak kita baca di Kelang Lama. Kelang Lama Kulim tu. Tajuk kahwin ni. Banyak lagi masalah kita tak baca sebenarnya. Bab nafkah kita tak baca lagi. Bab cerai. Cerai saja pun 1001 macam ada huraian dia. Kita tak baca lagi. Bila sebut macam ni jadi macam mana, sebutnya yang kata ta'liq macam mana, ramai orang yang tak jelas tentang benda ni. Kan? Maka perceraian berlaku hari-hari dalam keadaan dia tak sedar. Kan? Marah kat bini. Bila marah kat bini, dia kata, dia kata aku meluat je kat hang ni. Dia kata kat bini dia, aku meluat je kat hang ni. Silap sikit pergi rumah mak hang, silap sikit pergi rumah mak hang. Dia marah kat bini dia. Lagi sekali hang pergi, dia kata jatuh. Dia ingat, dia kata tu beda gempak aja. Dia tak tahu lafaz dia tu sudah jadi ta'liq. Dia ingat gempak. Dia ingat bila dia kata lagu tu bini dia takut nak pergi. Dia takut apa? Mak dia pergi jugalah. Dia pergi juga. Dia pergi juga tu dah jatuh dah satu. Pasal apa? Jatuh melalui jalan lafaz ta'liq. Hang pergi jatuh. Syarat tu, ta'liq. Dia mensyaratkan pergi untuk jatuh talak. Pergi jatuh semua. Sekali tak apa. Dia boleh rojok balik. 2 kali boleh rojok balik. 3 kali dah jadi talak bain kubra. Tak boleh rojok dah. Tapi mereka masih jadi suami isteri lagi. Oh, dia karut pula. Dia karut pula. Jadi benda-benda macam ni semua pun kita nak kena baca. Bab sembahyang ni telahlah kita nak kena baca. Bab semua kita buka tengok kitab ni, tengok berasa nak kena baca semua. Tak ada nak baca semua. Kan? Jadi tuan-tuan, kita pesan tu untuk diri kita masing-masing. Kan? Kalau tidak, Nabi SAW tak sebutlah. Dia tak sebut menuntut ilmu ni daripada Lui sampai ke liang lahat. Nabi tak sebut. Nabi sebut tu kerana memang betul. Mengaji ni tak habis. Mudah-mudahan Tuhan bagi kekuatan dekat kita. Tuhan bagi kelapangan masa dekat kita. Tuhan bagi kita ni jadi orang yang cinta kepada ilmu dia, cinta pada Quran dia, dan mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah pelihara kita esok insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina wa sayyidina Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.